Dalam kedudukan insiden peralihan kepimpinan negara ini timbul juga kegusaran sesetengah pihak apa jadinya dengan urus tadbir negara. Hakikatnya kita punya sektor awam dan juga penjawat awam yang ini bukanlah satu pengalaman yang terlalu asing dalam konteks Malaysia sebagai sebuah negara demokrasi, dan kita pun sudah faham, terbiasa dengan pengalaman serta insiden yang lalu. Jadi ia bukanlah sesuatu yang terlalu mengejutkan. Ramai juga kelihatannya rakyat kita sebenarnya tenang menerima apa juga keputusan nanti yang bakal berlangsung. Dan hakikatnya perkembangan jam demi jam selepas pertemuan pimpinan parti-parti politik yang ada bertemu dan menghadap ke Istana Negara, diisyaratkan pula keputusannya harus dikemukakan kepada pihak istana menjelang ataupun selewat-lewatnya 4 petang besok untuk dilihat pendirian setiap satu ahli parlimen yang ada. Dan tentulah di dalam kesempatan itu, dalam konteks politik ini, sejam adalah merupakan tempoh yang lama dan masih ada perundingan timbang tara, pelbagai pandangan diberikan, yang pakar, yang tak pakar, bahkan termasuk juga yang sengaja nak mengelirukan. Itu satu tabiat dan juga perkara yang harus dielakkan dalam suasana sebegini. Namun alhamdulillah Malaysia masih tenang, rakyat masih kelihatannya bersabar menerima apa juga. Mungkin sedikit corak dan riak yang kelihatannya begitu bergejolak di media sosial. Malam ini kita bersama dua tetamu secara dalam talian dalam bicara naratif. Panelis yang pertama, Profesor Datuk Dr. Syamrahayu Abdul Aziz, penyandang kursi Institusi Raja Melayu UiTM, dan panelis kedua, Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, pensyarah sosiologi politik dari Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan USM. Assalamualaikum dan selamat malam. Prof berdua, apa khabar? Waalaikumsalam. Sihat. Ini antara dua akademia yang penat. Tak henti-henti dirujuk, saya yakin. Daripada pagi sampai ke malam membaca setiap perkembangan. Tapi alhamdulillah kedua-duanya masih boleh senyum manis. Macam ada insight tertentu saja, saya tak pasti. Saya tahu Prof berdua pastinya mendapat beberapa input yang strategik. Sejauh mana ia boleh dikongsikan atau tidak. Saya mulakan dengan Prof Datuk Syamrahayu. Kerana melihat perkembangan ini apabila istana melalui speaker Dewan Rakyat sudah pun mengeluarkan kenyataan dan juga perintahnya supaya diserahkan bentuk surat. Elok kita bermula di situ dulu kerana itu yang mutakhirnya. Jadi apabila Prof Datuk membaca tindakan dan juga proseduralnya dalam konteks begini, apa yang boleh kita kongsikan perinciannya di sini, Prof Datuk? Okey, terima kasih Syed dan selamat bertemu para penonton dan terima kasih untuk rakan panel Profesor Siva. Ini suatu perkembangan barulah bagaimana ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ingin menentukan siapakah yang mempunyai kepercayaan majoriti dalam kalangan ahli dewan. Pada sebelum-sebelum ini kita lihat kumpulan-kumpulan ahli dewan itu sendiri yang menyerahkan Statutory Declaration atau SD kepada ke bawah duli. Dan ini adalah satu cara baru sebab dari segi perundangan, perlembagaan tidak menetapkan cara mana, bagaimana yang di-Pertuan Agong boleh menentukan seseorang itu mempunyai kepercayaan majoriti. Jadi dari segi notis itu yang dikeluarkan oleh oleh Speaker Dewan Rakyat yang diberikan kepada kesemua ahli-ahli yang berhormat bagi menghantar satu bentuk surat akuan yang bersaksi, yang mengandungi apa kata particulars lah yang berhormat itu sendiri dan siapa yang beliau mempunyai kepercayaan majoriti tanpa syarat. Maknanya letakkan nama orang yang beliau calonkan atau mempunyai kepercayaan itu tanpa syarat dan ditegaskan bahawa ia hendaklah bersaksi. Bersaksi itu sama ada peguam bela atau notari awam. Dan ini adalah suatu cara yang pada saya satu kreativiti lah yang dibuat oleh ke bawah duli bagi memanifestasikan bidang kuasa ataupun budi bicara baginda bagi menentukan siapa yang selayaknya mempunyai kepercayaan majoriti ahli dewan. Dan ini perlu diserahkan ke istana melalui 3 cara, iaitu melalui email atau WhatsApp dan juga melalui fax dihantar kepada Ketua Setiausaha Sulit ke bawah duli. Jadi
ialah sampai pukul 4 petang besok dan mungkin saya fikir kali ini tidak mengambil masa lama seperti sebelum ini yang peristiwa 2020 ya awal Februari akhir Februari 2020 dulu sebab pertemuan fizikal ke bawah Duli dengan kesemua 220 orang ahli dewan tu. Ya, Prof Syam, ada isu legaliti dengan notis yang dikeluarkan oleh Speaker Dewan dan bukannya notis ataupun perintah dari Istana Negara. Apakah timbul isu di situ? Saya fikir dari segi ni kita pernah dengar juga dulu di Perak yang mana ada juga hubungan antara istana dengan speaker yang di-Pertua Dewan Negeri walaupun tidak dalam bentuk notis begini ya. Sesungguhnya saya fikir tidak ada setakat inilah saya tidak ada apa orang panggil ya tidak ada amalan sebelum ini yang dibuat tapi tidak ada juga peruntukan yang menghalang hubungan antara speaker dengan istana. So jika saya kongsilah ya dari segi sejarah lah jawatan speaker itu sendiri sebenarnya ialah yang menghubung antara istana dengan dewan. Jadi mungkin ini secara tradisinya kita boleh anggap ini adalah satu cara bagaimana demokrasi berparlimen itu berhubungan dengan raja berperlembagaan. Ini satu dimensi baru dan pada saya lihat dari segi peruntukan undang-undang tidak pernah berlaku dan kita juga tidak ada peruntukan undang-undang tentang itu dan saya percaya ini adalah satu aspek dari segi administratif atau pentadbiran. Prof Siva, saya lihat Prof sibuk ditemu bual oleh media utama media baru daripada pagi dan tentunya bukan setakat pagi, cuma saya sempat daripada pagi tadi seharian Prof Siva memberikan ulasan. Cumanya kalangan rakyat banyak yang membaca mungkin di media sosial. Saya membayangkan ketokohan Prof Siva banyak mungkin mendapat insight yang lebih dalam, lebih strategik daripada banding kami yang sekadar mendengarnya daripada media. Cuma dalam bacaan awal Prof Siva melihat perolehan yang dahulu 2020 berbanding yang ini, apa bacaannya? Adakah ini lebih kalut, lebih kacau ataupun lebih stabil, lebih damai, lebih aman berbanding 2020? Cara bagaimana berlakunya peristiwa ini adalah sesuatu yang aneh untuk dunia politik. Tetapi kalau dibandingkan dengan tahun 2020, kali ini kita nampak tidaklah sekalut 2020. Kerana saya rasakan bahawa barangkali pengalaman 2020 itu sudah menyebabkan ramai berhati-hati dalam congakkan, dalam penjajaran mereka, dalam apa yang boleh dibuat, apa yang tidak. Dan saya percaya keadaan ataupun situasi ini mungkin juga disebabkan oleh perancangan secara taktikal, secara tersusun untuk memastikan bahawa bukan saja mempertahankan reputasi dan juga kredibiliti, tapi lebih daripada itu bergerak ke arah politik yang mungkin jauh lebih berbeza. Tapi dalam keadaan sekarang ini juga saya melihat agak-agak berbeza dari sudut bagaimana pelantikan tahun 2020 berlaku. 2020 Tun Dr. Mahathir melepaskan jawatan dan seterusnya kursi itu kosong disebabkan tidak ada Perdana Menteri, dilantik seorang sebagai interim walaupun tidak ada dalam perlembagaan dan akhirnya kearifan ke bawah Duli telah membolehkan pelantikan seorang Perdana Menteri. Di sini kita lihat suasana buat kali pertama seorang Perdana Menteri kehilangan sokongan majoriti di dalam Dewan. Menyebabkan beliau memilih untuk melepaskan jawatan dan bukannya menasihati untuk pembubaran parlimen. Jadi bila melepaskan jawatan sudah pastilah kita lihat keadaannya berbeza. Mungkin akan ada yang bandingkan kenapa tidak diikut pendekatan bagaimana Tun Abdul Ahmad Badawi menggantikan Tun Dr. Mahathir, tidak ada siapa melepaskan jawatan ketika itu dan juga ketika Datuk Seri Najib Razak naik pada tahun 2009 tidak ada perubahan seperti yang kita lihat sekarang ni. Mungkin keadaan ketika itu Yang di-Pertuan Agong yakin dengan majoriti yang ada pada kerajaan ketika itu. Ketika ini barangkali disebabkan majoriti itu terlalu nipis maka keadaannya berubah. Jadi penjajaran yang bakal dilakukan kali ini saya rasakan penting tapi
berbanding dengan 2020 ketika itu, sebaik saja selepas penjarahan kita masuk kepada pandemik COVID-19, tumpuan beralih kepada usaha untuk mengurus pandemik. Ketika ini saya rasakan mengurus politik lebih sukar kerana perlu mengimbangi kedudukan bagaimana untuk mengurus pandemik dan juga sektor kesihatan. Jadi saya rasakan bahawa dalam keadaan sekarang ini ada pihak yang secara senyap, licik menyusun strategi mereka tanpa mahu diwar-warkan seperti 2020. Ketika ini juga kita melihat ada pihak yang cuba mencari angka-angka yang sesuai. Barangkali titah Yang di-Pertuan Agong pada hari ini harus jadikan sebagai rujukan, sebagai nota kaki supaya apa saja keputusan yang dibuat besok jam 4 petang itu adalah gambaran untuk kita bergerak ke hadapan, bukannya undur ke belakang. Kita perlu memastikan bahawa kali ini tidak ada lagi sifat bagaimana selepas seseorang dilantik sebagai Perdana Menteri, waktu yang sama kita tidak boleh melihat seorang yang bersedia untuk merebut kuasa dan juga kedudukan. Itu perlu dihentikan. Bermakna itulah tahap kematangan yang kita mahu lihat berdasarkan kepada penjajaran yang bakal dilakukan hari ini yang saya rasakan berbeza dengan 2020. Ya, Prof Siva Prof Siva menyatakan bacaan Prof Siva adalah 2020 tu agak kalut dan ini lebih damai, lebih kurang kekalutannya. Tetapi kita tahu di undercurrent itu trade off-nya horse trading yang sedang berlangsung pada waktu ini. Dengan bacaan yang ada ni kita melihat juga kerana combo ataupun tokoh-tokoh gabungannya, combo yang ditawarkan itu sudah menjadi perbincangan umum dan secara logiknya kita juga tidak melihat ada combo yang akan terlalu jauh daripada senarai yang sudah digambarkan oleh pelbagai pihak termasuk oleh Prof sendiri. Jadi adakah namun begitu dalam konteks isyarat media yang dibawakan oleh masing-masing combo, ada tokoh yang agak terkedepan memberikan gambaran, ada juga yang nampaknya seperti lain, agak-agak silent, agak subtle barangkali negosiasi yang berlangsung ini. Ini ada gambaran tertentu ataupun memang apa yang digambarkan di media itu suatu yang reflektif kepada keadaan sebenar? Bagaimana bacaannya kalau boleh dikongsikan? Kedua-duanya sebenarnya saya rasakan bahawa sosok atau figura yang ditonjolkan ada dua orang yang saya rasa kehadapan. Tiga lagi yang cuba ditonjolkan itu barangkali adalah bertujuan untuk memesongkan untuk mengalih pemikiran kita ke arah mereka dan barangkali mereka bukan pilihan sekalipun. Kerana kita perlu melihat kepada titah selepas peletakan jawatan Tan Sri Muhyiddin, titah daripada istana itu jelas. Seseorang yang mendapat majoriti di mana pada hemat Yang di-Pertuan Agong dengan menggunakan budi bicara, Bawah Duli merasakan bahawa individu itu mempunyai sokongan majoriti. Jadi itulah yang akan menjadi kerangka di dalam pelantikan seorang Perdana Menteri berdasarkan kepada perkara 40 dan juga 43. Dan walaupun ada individu lain yang tiba-tiba muncul, saya rasakan individu-individu ini sekadar dijadikan tarikan, walhal para strategis ataupun operator politik sebenarnya memberikan tumpuan untuk berhati-hati dengan individu yang menjadi congakan mereka. Mungkin bagi Perikatan Nasional ada calon mereka, bagi Pakatan Harapan ada calon mereka, dan satu lagi kelompok yang tiba-tiba muncul 2-3 individu, saya rasakan individu ini sebenarnya kurang memainkan peranan berbanding dengan dua sosok yang mungkin muncul dalam dua blok ini. Walaupun begitu, saya percaya mungkin akan ada kerjasama yang bersifat konsensus untuk mengatasi siapakah yang paling berkelayakan. Mungkin jika sekiranya sokongan itu diberikan dalam bentuk blok, satu blok, itu akan menampakkan sama ada A ataupun B. Tapi apabila setiap individu boleh menghantar SG mereka, saya rasakan di situlah akan berlaku perpecahan undi sehingga menjejaskan dua yang sebenarnya kehadapan sekarang. Sehingga bacaan Prof Siva takat ini ingin menamakan dua yang mungkin kelihatan terkehadapan ataupun dirahsiakan. Prof Siva punya rasa macam mana? Nak kongsi, tidak kongsi? Saya rasa elok tidak dikongsi kerana ia akan melahirkan keresahan kepada yang lain. Tapi Prof Siva, saya rasa bual bicara kita ini tidak memberikan kesan kepada kalangan elit politik yang akan memutuskan. Itu pandangan saya sekadar. Betul. Tapi kerana ini isunya. Kita rakyat ini punya pandangan tertentu. Tetapi elit politik
pandangannya lebih tertentu daripada pandangan kita. Itu realitinya. Betul. Saya berbalik kepada Prof Syam, soal prosedural ya. Tarikh tutupnya adalah ataupun tarikh tamat penyerahan adalah pukul 4. Saya kira ramai juga rakyat yang anxious, yang resah ingin mengetahui seawal mana, kerana kelihatannya kalau sekadar mengumpulkan 222, apakah berarti menjelang pagi besoknya akan ada keputusan daripada Istana Negara yang kita boleh jangkakan, ataupun ada isu-isu lain yang harus dimurnikan dalam konteks prosedurnya? Bagaimana, Prof Syam? Ya, kalau kita lihat daripada peruntukan perlembagaan atau perundangan, dia tidak adalah prosedur yang tertentu. Tapi kan Tuan Syed, saya nampak kalau majoriti itu jelas, dia tidak menjadi banyak masalah. Okey. Ya. Kalau majoriti itu tidak jelas, mungkin ia mengambil sedikit masa. Ya. Sebab kalau kita lihat apa yang berlaku pada tahun 2020 tu, apabila Yang di-Pertuan Agong menemu bual ke semua ahli Dewan Rakyat, baginda masih belum boleh menentukan majoriti itu. Ya. Dan kemudiannya baginda telah yang paling akhir itu baginda telah menitahkan ketua-ketua parti untuk menyerahkan SD daripada ahli-ahli parti itu sendiri. Dan kemudiannya masa juga ditangguhkan dari pagi sampai ke petang dalam pukul 2 lebih pada peristiwa 2020 tu. Jadi dia mungkin mempengaruhi cepat atau lambat. Jadi saya nak katakan bahawa tidak adalah prosedur yang tertentu. Okey. Apapun apa yang akan mempengaruhi cepat atau lambat untuk keputusan ini adalah bergantung kepada keputusan dari segi ada majoriti atau tidak ada majoriti. Ya. Dan Cuma apa tidak ada majoriti, terserahlah kepada Kebawah Duli lagi untuk mengambil tindakan yang sewajarnya. Kalau kita lihat pengalaman dahulu, dipanggilnya, dititahkan menghadap ketua-ketua parti. Ya, saya membayangkan kalau Prof Syam dan Prof Siva, kalau isunya memilih A atau B, dua blok, maka mungkin kita boleh menentukan dengan agak jelas. Tetapi kerana kelihatannya seperti siapa saranan ataupun surat akuan itu menggambarkan siapa yang dirasakan majoriti. Bagaimana kiranya nanti submission itu melihatkan pecah kepada 4 atau 5 blok. Jadi di situ yang harus ditentukan bagaimana kebijaksanaannya. Blok A misalnya dapat sekian banyak, B, C, D, dia sebab ia sudah menjadi keputusan dan saranan setiap individu MP itu kita akan bicarakan apakah kebijaksanaan dan hikmahnya apakala itu boleh terjadi. Jadi jangan ke mana-mana, bersama Prof Syam Rahayu dan juga Prof Siva Murugan. Anda menyaksikan Bicara Naratif secara langsung di saluran berita RTM. Dua panelis yang kami bawakan secara dalam talian waktu ini adalah Prof Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz dan Prof Dr. Siva Murugan Pandian, membicarakan tentang kedudukan politik semasa, dan diulas sebelum kita berehat seketika tadi adalah tentang tarikh tamat ataupun tarikh luput, deadline bagi kesemua ahli parlimen menyarankan ataupun menyatakan dengan melalui surat akuan siapa yang dirasakan mempunyai leading dalam konteks majoriti. Nombor ini permainan nombor yang kita bicarakan. Dan saya timbulkan satu persoalan tadi. Apabila Prof Syam menyebutkan bahawa apakala nanti pihak istana akan melihat siapa yang memiliki majoriti. Sembang di dalam pasaran hari ini menyatakan mungkin ada 5 nama. Tetapi itu tidak menentukan ataupun tidak mengesahkan kepada kita berapa blok. Dan saya bangkitkan kalau 2 blok mungkin agak jelas, kerana akhirnya 222 ahli parlimen itu akan, ya, kita tidak cukup 222 kan, nanti akan jelas A atau B. Apakala 5? Adakah bererti pihak istana harus oblige melihat 5 itu siapa yang tertinggi, atau bagaimana kombinasinya? Kerana saya kira ini juga pengalaman di dalam 2020, apabila setelah bertemu dengan setiap seorang, kelihatannya seperti juga tidak ada majoriti yang jelas. Dan saya kira proses yang dilakukan kini melalui surat ini adalah merupakan learning curve hasil daripada apa yang telah berlaku pada 2020. Jadi kalau keadaannya berulang sebegitu, apakah panduannya? Siapa nak mula dengan tadi dengan Prof Syam, Prof Siva dulu. Apa kedudukannya kalau pecah 5, dan mana kita tahu mungkin jadi 6, 7.
kerana dia sudah timbul kan pendirian ahli parlimen masing-masing. Apa remedi? Sebab tu saya katakan di awal tadi, Syed, di samping dua blok ni, ada beberapa individu yang merasakan mereka juga punya sokongan. Inilah yang akan memecahkan dan menyukarkan, saya rasakan, untuk mengekalkan satu blok yang jelas. Jadi macam mana kita nak leraikan kebuntuan politik ini? Dan di sinilah saya rasakan operator politik memastikan bahawa mereka akan dapat mengekalkan sebagai satu yang bersifat total en bloc dia. Walhal kalau kita perhatikan ada parti politik yang telah menyuarakan pandangan di dalam mesyuarat khas mereka supaya setiap MP itu boleh menyalurkan sokongan secara individu. Apakah mereka tidak bersetuju dengan pendirian parti? Apakah mereka merasakan bahawa mereka tak mahu berada dalam amalan konsensus yang telah menjadi amalan sebelum ini seperti amalan yang telah kita lihat ketika penjajaran 2020. Dan di sinilah saya rasakan sokongan yang mahu diberikan pada hari esok mestilah benar-benar jelas. Ia boleh menjejaskan apa saja andaian yang telah kita buat, andaian yang sedang kita tengok, kerana politik angka ini tidak bersifat kekal, tidak ada musuh atau lawan yang tetap, hanya kepentingan. Jadi di sinilah yang akan diuji tahap kematangan, tahap politik berhemah, bermoral. Ada yang sudah melembutkan nilai kompromi mereka sebelum ini tidak mahu langsung Perikatan Nasional, hari ini sudah bersedia untuk bekerjasama dengan Perikatan Nasional. Ada yang sebelum ini menolak Datuk Syed Anwar tetapi bersedia untuk berikan sokongan atas sifat konsensus dan juga apa saja nasihat yang telah diberikan oleh Kebawah-Duli. Jadi saya rasakan bahawa walaupun kita bawa dua ke hadapan, itu tidak bermakna bersifat mutlak. Banyak perkara yang boleh berlaku. Sebab itu saya gunakan perkataan taktikal di mana sudah pasti mereka ini mahu memastikan undi itu tidak berubah. Contohnya, Pejuang menyatakan bahawa bersedia untuk menyokong PN tanpa kelas mahkamah. Dan bila Pejuang, kita tahu Warisan juga akan mempunyai ikatan yang seperti itu. Apakah di sini kita akan melihat bentuk perubahan sokongan dan juga integrasi yang sedang berlaku dalam blok masing-masing? Kenyataan mungkin dikeluarkan oleh parti. Saya lihat di dalam media juga ada menyatakan Warisan juga bersedia menyokong Pakatan Harapan dengan syarat juga yang sama, bahawa tidak ada kluster mahkamah. Jadi saya nak bawa soalan yang sama itu kepada Prof Syam Rahayu pula, kerana bagaimana boleh dipastikan, bahkan di dalam pasaran politik sembang-sembang kedai kopi ini kata ada saja pihak yang sebelum ini menghantar SD kepada kedua-duanya, jadi menyatakan sokong sana, dia nak makan dua-dua kan. Dan kali ini mereka harus menyerahkan satu yang mana dirasakan apa yang boleh halang seseorang itu mengatakan bahawa saya menyokong simpulan-simpulan yang tidak pun berada di dalam congak 5 mungkin nama yang ada itu, dan ini hanya sekadar akan menjadi gangguan. Apa remedinya kalau berulang kebuntuan itu, Prof Syam? Okey, saya pertama nak huraikan tentang maksud perkataan majoriti itulah ya. Setakat ini yang kita faham ialah majoriti daripada jumlah ahli parlimen itu. Satu-satu ya. Jadi sekarang dia ada 200 220. Maknanya majoritinya ialah 110 tambah 1 lah. Itu adalah majoriti sebab dia tak kira kerusi, kira ahli ya. Kerusi ada 222 tapi ahlinya begitu. Jadi adakah terdapat seorang calon yang mempunyai 110 tambah 1 tadi? Sekiranya ada, tidak ada masalah. Macam remedinya sekiranya tidak ada, tidak wujud. Mungkin cara lain yang saya katakan tadi juga, mungkin cara lain ialah mengikut parti, sama ada mereka mahu membina satu coalition yang baru, satu coalition yang memberikan konsensus yang baru. Tidak kira apa cara mereka mahu capai dari segi politiknya, bagaimana mahu mencapai 110 tambah 1 itu. Yang keduanya, kalaulah tidak dapat juga untuk mendapatkan majoriti yang 110 tambah 1 itu, satu transformasi besar perlu berlaku dalam minda ataupun jiwa besar orang-orang politik itu sendiri. Mungkin kita akan bergerak kepada satu keadaan di mana kita mempunyai sama ada unity government ataupun minority government. Ini suatu perkembangan baru dari segi politiknya lah. Sebab dalam perlembagaan kita agak rigid mengatakan majoriti itu yang perlu menjadi Perdana Menteri, yang boleh menjadi Perdana Menteri. Jadi di sini ia memerlukan
penjajaran dalam politik itu, dalam sistem parti politik, dan sistem berparti politik juga perlu berubah dalam konteks ini bagi memenuhi tuntutan majoriti ahli dewan itu. Ya, contohnya kalau dulu kita tidak pernah lagi mengalaminya pada peringkat persekutuan, pada peringkat negeri Perak contohnya berlakunya cross flooring dari segi sokongan. Dia tidak berlaku dari segi pertukaran parti, tetapi dari segi kepercayaan itu. Jadi masih lagi kekal dalam parti yang sama, parti asal seseorang ahli parlimen itu, tetapi memberi sokongan pada satu pihak lain untuk membentuk minority government contohnya. Jadi kalau tidak boleh begitu, boleh bersetuju dengan satu unity government yang mengandungi kepelbagaian parti dalam jemaah menteri. Jadi inilah saya fikir dari segi perundangannya kita masih lagi requires ataupun memerlukan majority itu. Tapi bagaimana membentuk majority itu mungkin dalam bentuk begitulah atau anggapan apa yang akan berlaku, tapi kita harapkan ia lebih mudah dan tidak begitu complicated. Tapi orang politik harus juga bersedia menghadapi situasi perbezaan dan transformasi dalam sistem berparti politik di negara kita. Itu menariknya kerana kalau memahami syarat majoriti itu 111, dalam keadaan besok setiap satu ahli parlimen boleh menyatakan pandangan masing-masing secara tidak terikat per parti. Cadangan Prof Syam tadi adalah perlu wujudkan dalam bentuk coalition baru ataupun transformasi politik. Tetapi saya nak sebut sebagai bukan keresahan, apakala itu berlaku bererti proses yang bakal berlangsung besok belum tentu boleh menjadi pemutus. Saya membayangkan apakah akan, kalau timbul insiden seperti 2020, adakah perlu dipanggil semula ketua-ketua untuk mewujudkan suatu bentuk jajaran baru, kerana isunya di sini memilih MO1, MO1, Perdana Menteri itu. Jadi apakah nanti kalau tidak putus melalui prosedur yang ada ini, perlu satu lagi tindakan sebelum diputuskan siapa yang benar-benar boleh dilantik untuk menjadi MO1 itu. Ini akan kita bincangkan selepas kita berehat untuk kesekian kalinya. Jadi teruskan kesekian anda. Ya, menemani pada waktu ini secara dalam talian Prof. Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz dan Profesor Dr. Siva Murugan Pandian bercakap tentang perkembangan politik semasa. Intrignya masih ada, perkembangannya dari jam demi jam. Pastilah ada lagi negosiasi perundingan yang sedang pun berlangsung. Saya gantungkan tadi suatu kemungkinan, saya bawakan kepada Prof. Siva, kerana kalau tidak putus berarti akan perlu satu lagi proses untuk menentukan apakala, kerana mereka tidak akan memilih besok dalam keadaan blok-blok yang sudah tersedia. Saya sebutkan kepada panel, apakah tidak mungkin ada ahli parlimen yang nakal-nakal ini, 2-3 orang berpakat kerana yang perlu disarankan siapa yang dirasakan majoriti, mendapat majoriti. Jadi ataukah esok ini sebenarnya kita boleh melihat satu proses yang boleh memutuskan? Prof. Siva, apa pandangan? Saya rasakan andaian itu akan berlaku menyebabkan Fawad-Uli telah berjumpa dengan kesemua barisan kepimpinan atasan parti, menasihatkan mereka supaya politik seperti itu dihentikan. Bermakna tumpuan harus dipastikan untuk membolehkan pelantikan seorang yang ada kewibawaan untuk membawa kesemuanya bersama. Dan saya percaya itulah yang dibawa semula oleh kepimpinan parti kepada wakil rakyat mereka. Sudah pasti akan ada usaha untuk memecahkan angka-angka ini. Dan saya percaya contohnya jika dikatakan Datuk Seri Ismail ada 100 sekarang ni contohnya, barangkali akan ada blok yang cuba memecahkannya. Begitu juga untuk menarik dan juga melihat bagaimana jika ada ruang untuk membolehkan wakil-wakil rakyat pembangkang yang lain untuk kembali ke sini. Barangkali ada juga usaha untuk memujuk bekas-bekas ahli, kerana dalam Perikatan Nasional ni ramai bekas ahli atau bekas wakil rakyat yang pernah mewakili parti lain. Jadi saya rasakan ini juga merupakan antara strategi yang mungkin disusun. Tapi akhirnya sampai ke saat akhir sudah pasti akan ada negosiasi tawar-menawar, akan ada usaha untuk mediasi, supaya akan ada satu solusi yang memberikan ruang
pelantikan ataupun memberikan sokongan majoriti kepada seseorang calon. Tapi saya percaya ini tidak akan berakhir pada tengah malam ini, tetapi sehingga ke jam 4 petang besok, usaha akan dilakukan secara berterusan. Said betul tadi mungkin ada yang sedang main dua kolam untuk melihat bagaimana mereka mampu untuk menunjukkan rasa seronok kepada kedua-dua pihak. Tapi ada juga yang akan menjadi gunting dalam lipatan. Ada yang sedang memastikan seolah-olah di depan menunjukkan sokongan, tetapi di belakang sokong bawa rebah. Jadi itu juga saya rasakan sedang berlaku. Jika kali ini tidak berhati-hati, maka kita akan melihat seolah-olah perpecahan ini membesar dan akhirnya barangkali tuanku perlu berjumpa dengan setiap seorang. Kali ini kita lihat apa yang dilakukan selepas berjumpa dengan barisan kepimpinan atasan, SD diantar setiap seorang tanpa berjumpa, dan jika angka itu tidak jelas, mungkin perlu kembali untuk minta mereka datang ataupun ia dikembalikan kepada parti untuk berbincang, bermusyawarah supaya ruang perbincangan itu akan memungkinkan penjajaran-penjajaran lain. Ini dikatakan pendemokrasian yang cuba kita raikan, tapi waktu yang sama ia juga menyekat suara sebenar yang mahu kita lihat. Saya masih melihat krisis ataupun situasi yang kita hadapi ini sebagai satu cabaran yang belum pernah kita hadapi, lalu ia menjadi satu kesempatan. Prof Syam, kalau kita ingin melihat reformasi proses ini, kita ingin melihat apa? Reformasi parlimen, kerana dalam perlembagaan sendiri tidak menyebut yang majoriti itu harus daripada parti-parti tertentu, tapi sebaliknya adalah soal siapa yang mendapat uji majoriti. Dan saya mengambil semangat daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin yang pengumuman terakhirnya itu bercakap soal reformasi, beberapa yang perlu dilakukan. Saya kira ini adalah antara yang perlu dimurnikan, perlu diluruskan agar kita tidak terus-terusan berdepan dengan realiti seperti yang kita polemikkan sekarang ini. Kerana untuk tempoh PRU15, PRU16 sudah tidak ada abang besar di dalam mana-mana percaturan politik. Jadi itulah yang menimbulkan percaturan yang sedang kita hadapi ini. Lalu kalau ini perlu direformasikan, apa panduannya sebagai pakar perlembagaan supaya ini boleh dibereskan dalam episod-episod akan datang, dan kita pun tidak mahu akhirnya nanti kalau usul ini akan berulang lagi, kita masih ada setahun setengah sebelum PRU. Jadi elemen ini bagaimana kita nak membereskan supaya ia menjadi suatu unsur balu di dalam siapa pun yang menjadi Perdana Menteri nanti, untuk menghentikan supaya kita ada satu sistem yang lebih teratur. Kerana kita mengaku Westminster pun ada kelemahan-kelemahannya tersendiri. Apa komen balas Prof Syam? Okey, kalau berbalik kepada peruntukan perlembagaan, ia sengaja dibuat, pada saya, ia sengaja dibentuk dalam konteks yang begitu luas supaya membenarkan kreativiti ini berlaku. Walaupun begitu, dalam konteks perubahan-perubahan yang akan berlaku antara perkara tentang reformasi parlimen ini, terutamanya atau reformasi dalam sistem pentadbiran itu sendiri, terutamanya hal berkaitan dengan sokongan majoriti ni, dia pindaan-pindaan perlembagaan itu pada saya setakat ini bukanlah suatu yang sangat diperlukan. Yang ada ialah, yang lebih penting ialah penjajaran dalam parti politik itu sendiri. Dari segi perundangan, contohlah antara perubahan yang mahu dicadangkan ialah perubahan dari segi penggal jawatan Perdana Menteri itu. Jadi ia sikit sebanyak boleh menetapkan ataupun boleh membantu dalam tidak berlakunya kekecohan ataupun tidak membenarkan pertukaran kerajaan dalam masa tempoh parlimen masih lagi ada. Jadi ini satu yang boleh membantulah dari segi pindaan perlembagaan, menetapkan suatu tempoh untuk parlimen dan tidak membenarkan pertukaran kerajaan dalam masa berlakunya dalam masa 4 tahun contohnya Jadi itu mungkin boleh dilakukan melalui pindaan. Tapi satu yang lebih utamanya saya nampak ia adalah dari segi penjajaran politik itu sendiri, sistem parti politik itu sendiri yang perlu dilakukan perubahan, dan tidak banyaklah dari segi undang-undang tu yang perlu direformasikan atau perlu diubah atau dipinda. Saya lihat Prof Siva bersungguh mengangguk bila cadangan Prof Syam Rahayu tadi bahawa bukan kita jangan sentuh soal perlembagaan itu, tapi sebaliknya perlakuan politikus dalam parti-parti supaya bentuk jajaran. Prof Siva nampak bersetuju dengan pandangan itu? Ya, saya setuju, kerana ketika ini yang perlu diluruskan, yang perlu dileraikan adalah sejauh mana kita ada amalan ke atas politik berhemah, kita mampu untuk mengelakkan perpecahan yang
besar-besaran ini, kita harus hentikan pembunuhan karakter, kita harus bergerak ke arah percambahan idea dan juga pemikiran dalam konteks baru untuk pertahankan demokrasi, hak sivil dan sebagainya. Tapi waktu yang sama juga saya setuju, kalau boleh ruang reformasi parlimen itu juga boleh diperkasakan. Tujuh tawaran itu sebenarnya saya rasakan itu satu-satunya peluang untuk membolehkan kedua-dua pihak melakukan perubahan yang cukup besar. Dua penggal untuk Perdana Menteri, undi 18, akta lompat parti, kesemua ini saya rasakan besar. Yang sepatutnya ketika itu, kalaulah kedua-duanya bersedia untuk berkorban dan berkompromi, sekurang-kurangnya kita akan menampakkan reformasi parlimen yang lebih ampuh, yang lebih jitu peka kepada persekitaran perubahan yang sedang berlaku. Tapi malangnya ada pihak yang memilih untuk berpolitik. Maka betul lah Prof. Syam katakan seolah-olah politik ini sedang mendominasi sehingga menyebabkan krisis berpanjangan. Kita harap selepas ni, pasca kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, selepas perubahan yang sedang berlaku ini akan menampakkan satu kesungguhan secara lebih jelas untuk pertahankan institusi waktu yang sama melindungi perlembagaan. Kita perlu pertahankan institusi ini dan waktu yang sama lindungi perlembagaan kita, kerana itulah dokumen keramat yang sebenarnya turut menggerakkan apa saja isu, termasuk isu politik. Ya, namun Prof. Dua ya, kita memang mengharapkan sedemikian. Sentiasa saja kita kata biarlah panas sampai ke petang, tapi hujan boleh saja turun di tengah hari. Kalau proses pemilihan dan pelantikan ini tidak mendamaikan, kita punya masa sekitar setahun setengah mungkin sebelum berlakunya pusingan berikutnya. Jadi setahun setengah itu bahkan kerajaan yang ini pun lebih suntuk daripada itu, telah pun terbubar. Bererti seolah-olah kita meletakkan tagannya selepas ini semata-mata kepada kewibawaan Perdana Menteri. Kerana kalau kita ingat, mengapa polemik ini berlaku adalah kerana prestasi perikatan itu kelihatannya tidak membereskan masalah berkait tentang pandemik dan sangat diikat kepada realiti health, kesihatan awam, public health kita. Tentulah rakyat kalau kita tanya akan mengatakan kita tidak mahu berubah lagi. Dalam politik setahun setengah itu melainkan wujud unity government, barulah mungkin agak sedikit damai. Itu pun masih belum tentu boleh membereskan kerana kita terpalit dengan banyak isu lain. Politik wang, dana politik. Ini horse trading ini berlaku disebabkan boleh bernegosiasi di tengah-tengah penggal. Jadi saya kira antara tuntutan yang rakyat harus desak adalah supaya elemen-elemen lompat parti ini ditangani secara struktural, Prof. Syam, serentak dengan perubahan dan pelantikan Perdana Menteri baru ini. Yang itu saya fikir untuk jangka lebih panjang lah, sebab untuk menyelesaikan kemelut ini pindaan perlembagaan mungkin tidak mampu dilakukan dalam masa 18 bulan ini. Dan seterusnya perkara-perkara itu telah dibincangkan sebelum ini. Contoh akta anti lompat parti, contoh pindaan penggal kepada Perdana Menteri. Perkara-perkara ini sebenarnya telah lama dibincangkan, termasuk juga dari segi prosedur dalam peraturan-peraturan mesyuarat dan sebagainya telah lama dibincangkan. Jadi untuk sementara ini saya tidak yakinlah dalam masa 1.5 tahun ni pindaan tu boleh dilakukan. Dan mungkin selepas PRU 15 ini juga kita belum tentu lagi mempunyai majoriti yang jelas. Belum tentu kalau beginilah parti-parti politik ini ataupun orang-orang politik ini bermain politik ini ya. Jadi saya bimbang juga selepas pilihan raya ke-15 itu pun kita akan menghadapi situasi sebegini. Jadi sebab ini transformasi minda para orang politik adalah jangka pendek yang perlu kita tegaskan, dan di sini saya fikir ketegasan pada pihak ke bawah duli untuk menasihati keseluruhan ahli parlimen itu
supaya meletakkan kepentingan negara dan rakyat lebih utama juga. Sekurang-kurangnya dalam masa setahun setengah atau 18 bulan lagi usia kerajaan atau penggal parlimen ini ya. Jadi ini juga peranan yang boleh dimainkan oleh Kebawah Duli sebagai ketua utama negara yang meletakkan caturan kepada behavior orang-orang politik ni. Dan mungkin itu satu jangka masa pendek, dan saya fikir atas ketaatan dan kesetiaan kepada raja ataupun yang di-Pertuan Agong itu, seharusnya semua orang politik memberi kerjasama dan berlaku jujur dalam menentukan hala tuju dalam menyelesaikan konflik yang sedang kita hadapi ini. Jadi dia memerlukan kekuatan daripada kedua-dua belah pihak. Maknanya pihak istana dengan menegaskan kuasa baginda dan juga pihak orang politik ini supaya memberhentikan behavior atau sikap yang orang kata yang boleh menyebabkan atau tercetusnya permasalahan yang ada sekarang ini. Ya, ada beberapa perkara yang ditimbulkan tadi itu menarik. Saya cuba gambarkan apa yang bermain di fikiran saya. Apabila kita mengharapkan perubahan behavioral dalam kalangan politikus, menariknya kerana mereka ini sangat licik. Sebab saya ambil contoh penafsiran terhadap titah tuanku itu. Kedua-dua belah pihak akan menafsirkannya untuk kepentingan jalur masing-masing. Jadi yang ini menuduh ini derhaka dan yang sana menuduh itu derhaka. Kalau semata-mata kita menyerahkan perkara itu bersifat behavioral, mereka akan melakukan ini. Ini perangai mereka. Jadi saya tidak mengharapkan semata-mata behavioral mereka akan berdamai. Cuma apabila disebutkan tadi kita tidak rasakan pindaan perlembagaan itu akan dapat dicapai dalam 1 tahun 8 bulan ini, 18 bulan ini, menariknya kerana towards the end, PN, Perikatan mula menawarkan semangat yang sebenarnya diperjuangkan oleh Pakatan Harapan, Undi 18 misalnya. Bahkan kita harus ingat Undi 18 itu wujud kerana bipartisan. Semua alasan untuk mengelak melewatkan dahulu sebenarnya akhirnya dia berada di dalam jalur yang sama sebenarnya. Jadi kalau misalnya beberapa pindaan itu bersifat strategik, mungkin ini tapi syaratnya masih melihat kepada siapa yang menjadi Perdana Menteri. Wibawanya harus kuat dan hakikatnya nanti rakyat akan melihat siapa yang sebenarnya benar-benar tulus, ataupun semua dasar-dasar reformasi ini hanya menjadi tagan untuk bertujuan memenangkan juak masing-masing saja. Ini yang kita akan bicarakan lebih lanjut selepas kita berehat seketika. Perkembangan politik ini dari jam ke jam, ya kita rakyat mungkin melihatnya dengan penuh dramatik, tetapi saya membayangkan mereka yang berada di dalam jalur politik itu sendiri, ataupun boleh kita sebut sebagai political elite politik kita, mereka mempunyai kacamata dan tertingkap yang mungkin berbeza melihat apa itu keutamaan, kerana mereka berada dalam realiti yang disebut sebagai real politik berbanding kita mengharapkan elemen-elemen yang sifatnya idealisme. Dua panelis bersama pada waktu ini, Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz dan Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, bercakap tentang realiti politik semasa ini. Dalam minit-minit yang berbaki ini, melihat moving forward, ya, ada kerisauan tentang keupayaan kita dengan kemelut politik ini. Bahkan ada juga yang menimbulkan dengan ketiadaan kabinet ini, kalau ia berpanjangan, apakah ia akan menggencatkan elemen-elemen takbir urus? Ada keresahan ini dibicarakan dalam kalangan masyarakat, walaupun sudah diberikan pandangan balasnya. Namun mungkin ini juga kesempatan Prof. Siva melihat bagaimana upaya kita untuk bangkit semula dengan kemelut pada pusingan kali ini. Bagi saya, kita mempunyai sistem perjawatan awam yang cukup hebat. Walaupun kita pernah melihat ketiadaan kerajaan pada Mac 2020, jawat awam telah menjalankan tanggungjawab yang besar. Mereka telah memastikan bahawa apa sahaja dasar polisi itu mampu diterjemahkan dalam bentuk hasil akhir dan juga mencapai sasaran kumpulan sasar. Cumanya kali ini kita melihat bahawa jika sekiranya wujud satu kepimpinan baru, jika gagal pertahankan status quo yang telah menerajui negara untuk 18 bulan, sudah pasti yang mahu dilihat adalah kesinambungan, tidak diubah 360 darjah, kerana itu akan menggugat apa saja yang telah kita lakukan. Sepatutnya walaupun berbeza fahaman politik, itu tidak bermakna kita tidak boleh mengiktiraf apa saja dasar yang telah kita lakukan. Penambahbaikan boleh dilakukan, semak imbang serta memainkan peranan kerajaan yang berfungsi. Cuma dalam konteks politik kita harap
kedudukan ini tidak akan terbawa-bawa dengan sifat kebencian, politik dendam ataupun nilai-nilai yang boleh mengganggu urus tadbir negara. Yang penting adalah politik perdamaian, politik waras, politik yang berintegrasi di antara satu sama lain, bersifat resiprokal, saling lengkap melengkapi di antara satu sama lain agar kita dapat bergerak ke hadapan dan juga mencapai sasaran dalam jangka masa segera. Kita tidak mahu melihat dengan perubahan-perubahan yang bakal berlaku, wujud satu lagi kelompok, satu lagi puak yang mahu meneruskan agenda politik mereka sehingga seolah-olah tidak ada pengunjungnya, tidak ada titik noktah kepada perkara seperti itu. Jadi perjawatan awam harus diiktiraf. Kita tidak boleh melahirkan deep state sebagaimana yang pernah kita lihat satu ketika dulu. Kita tidak boleh melahirkan keadaan yang meresahkan, membimbangkan masyarakat kerana masyarakat sudah kecewa, marah, bosan dengan apa yang berlaku. Ini merupakan satu peluang terakhir bagi aktor politik untuk memperbaiki dan juga meluruskan apa yang boleh dalam satu jangka masa yang segera. Prof Syam Rahayu, dalam pusingan yang lalu mungkin mengambil masa kita 2 minggu sebelum kabinet sepenuhnya dapat dirangka dan kita masih menantikan apa keputusannya besok tarikh tutup dan mungkin kalau masih tertangguh siapakah MO1 Malaysia ini lusa selanjutnya selain daripada elemen bajet itu yang selalu dibicarakan. Apakah dari segi kerana ramai juga yang bercakap soal apakah vaksinasi boleh diteruskan. Saya kira itu semua sudah pun ada dasar dan dananya, tidak akan terganggu. Do we lose anything? Apakah kita akan kehilangan apa-apa dalam tempoh 14 minggu ni sementara kabinet belum dapat dibentuk? 14 hari kot. Okey. Saya fikir ini sepatutnya lebih pendek daripada dahululah. Saya harap kurang daripada seminggu lah. Sebabnya kalau kita bercakap tentang perkhidmat awam atau penjawat awam ni, memang kita ada TikTok penjawat awam yang boleh melaksanakan tugasan-tugasannya berdasarkan kepada apa yang telah diluluskan. Kita mengharapkan tidak ada contingencies, ya. Kita tidak ada emergency, contoh varian baru yang datang melanda negara kita dan sebagainya, yang tidak memerlukan bajet yang lebih daripada yang telah diluluskan sebelum ini. Sebenarnya apabila kita kena move on, yang kata, ya. Tapi satu benchmark yang telah dibina oleh kerajaan sebelum ini perlulah juga diberi perhatian, dan saya amat setuju dengan Prof Siva apa menyatakan dasar-dasar atau tindakan-tindakan yang telah disusun oleh Kerajaan Perikatan Nasional sebelum ini tidaklah dibakul sampahkan begitu saja, kerana ia juga memerlukan satu pemerhatian sebab keputusan yang dibuat sebelum ini juga adalah suatu yang keputusan yang telah dibincangkan secara menyeluruh, dan kita mengharapkan, sudah pasti rakyat mengharapkan apabila kerajaan baru tertubuh nanti ia menjalankan tugasan yang dengan lebih baik dan lebih sempurna, dan juga program-program yang telah dibuat sebelum ini perlulah diteruskan dan ditambah baik, dan saya percaya dalam konteks bipartisan itu adalah suatu yang lebih utama, dan kalau kita bercakap tentang apa yang perlu diluluskan di Dewan Rakyat atau dibahaskan dan diluluskan di Dewan Rakyat itu, ia perlu lagi memegang kepada apa yang telah berlaku sebelum ini, walau majoriti sekecil mana sekalipun, perkara-perkara yang penting itu terutamanya bajet ataupun undang-undang perbekalan itu perlu dibahaskan sewajarnya dan diluluskan sewajarnya demi kepentingan, ya, kepentingan negara. Jadi di sini kalau kita lihat tindakan yang paling cepat yang perlu dilakukan oleh kerajaan yang akan dilantik ini ialah berkaitan dengan bajet lah, walaupun orang kata boleh juga ditunda sampai ke awal tahun depan, ya. Tapi mestilah rakyat mahu melihat suatu yang lebih orang kata lebih mantap pencapaiannya setelah menggantikan kerajaan Perikatan Nasional dengan kerajaan yang baru nanti. Prof Bro, ya, semasa naiknya Perikatan Nasional itu saya sebutkan bahawa cabaran sebenar kepada kerajaan Perikatan Nasional adalah kerana mereka punya separuh ataupun setengah saja penggal untuk membuktikan prestasi dan mengembalikan kedudukan Malaysia. Dan mereka buatlah aja kemujuran kerana mereka tidak terikat dengan mana-mana manifesto. Dan saya kira untuk itu cabaran bagi pusingan yang ini lebih getir lagi. Mereka bukan ada setengah penggal tapi setahun setengah saja untuk melunaskan segalanya, juga tanpa apa-apa manifesto. Saya kira benar, cuma masih ada concern apakah nanti masih sekali air bah sekali pantai berubah
Kerana itu realiti politik setakat yang kita lihat. Naik menteri baru, maka dia pun nak tukar segala macam baru. Itu nanti saya nak minta Prof berdua kita sembang lagi selepas ini kesempatan, insya-Allah. Saya ucapkan terima kasih Prof Siva, terima kasih kepada Prof Syam Rahayu, terima kasih kepada semua yang menonton kami pada malam ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam muhibah.